Ha, baru record. Okey. Okey kelas, muka surat 26. Cikgu tutup kamera cikgu Nanti dah ambil bincang cikgu buka balik. Okey, muka surat 26. Nampak tak paparan cikgu ni? Nampak. 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 Alright. Okey, kita mula. Kejap. Okey, untuk paparan lebih besar awak boleh buka, awak klik full screen awak jadi paparan tu lebih besar. Okey kelas, kita mula. Nombor 1, 3/4 tambah anu sama dengan 5/1/4. Jadi cara nak selesaikan ialah macam mana kita nak mencari anu. Awak tengok sini 5/1/4. Yang ni 3/4. Maknanya sini ada nombor bulat dengan pecahan. Yang ini pecahan aja. Dia umpama macam Cikgu, suara perlahan sangat lah. pelan sangat Cukup kuatkan. Sekarang? Okey tak? Tak. Tak dengar cikgu. Tak dengar? Sekejap Macam mana sekarang? Okey tak? Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Kuat tak? Kuat. Okay, alright. Kuat. Alright. Jadi cikgu teruskan. Kurang? Kurang kuat? Okey tak? Suara cikgu. Okey. Okey, kita mula Nice. Alright. Okey, kita mula Boleh. Okey, tengok soalan nombor 1 ni. 5/1/4. Di sini 3/4. Bermakna ini adalah lebih banyak, lebih besar daripada 3/4 sebab dia ada nombor bulat. Umpama macam kalau kita nak bandingkan, kalau contoh nilai wang lah, dia macam RM5 lebih. RM5 ada sen. Yang ni ada sen aja. Kalau nak cepat faham lah, macam tu lah. Jadi kalau kita nak cari anu, 3/4 tambah berapa sama dengan 5/1/4. Kita buat operasi apa kelas? Nak cari anu. Tolak. Betul, kita buat operasi tolak. Jadi kita akan buat tolak sama dengan kejap sambil saya buat, kalau buku awak tak buat apa-apa lagi kosong, salin. Jadi kita akan buat operasi tolak. Kalau nak buat operasi tolak, mestilah yang besar di depan. Jadi kita mulakan letak 5/1/4 ni di depan.
Sebab dia besar berbanding 3/4. 3/4 ni tak ada nombor bulat. Jadi dia kurang. Ya. Jadi 5/1/4 tolakkan dengan 3/4. Okey, dah kelas? Ya. Ya. Dah. Dah. Kejap Ya. Cikgu turunkan sikit. Sama dengan tadi 5/1/4 tolak dengan 3/4. Okey, bila kita dah tulis macam ni, kita nak tengok penyebutnya dah sama. Tapi pengangka tak boleh. 1 tolak 3 boleh ke kelas? Tak boleh. Jadi kita kena pinjam kan? Ya. Di mana kita boleh pinjam? Kita boleh pinjam di sini. 5 ni. 1 kena pinjam dengan 5. Jadi kita potong 5. Kita potong 5. 5 ni kita pinjam 1 je. Jadi tinggal berapa kelas? 4. 4. Faham tak? Tinggal 4. Alright. Kemudian 1 ni dia akan terima. Okey, kejap. 1 ni dia akan terima 1 daripada 4 tadi yang kita pinjam tu, 1-nya akan masuk. 1-nya akan masuk di sini. 1 yang akan masuk ke dalam ini ni dia tak boleh dalam bentuk nombor bulat. Dia tak boleh jadi, kan kita pinjam 5 kan, kita pinjam 1 daripada 5. 5 tinggal 4. Maknanya kita pinjam 1. Kita tak boleh masukkan 1 pada pengangka kat sini. Kita tak boleh jadikan 1 tambah 1 jadi 2. Sebab di sini adalah pecahan. 1/4 adalah pecahan. Jadi 1 ni kalau nak masuk boleh dengan syarat 1 kita kena tukar kepada pecahan. 1 nilai dia dalam pecahan adalah kita ikut penyebut. Kalau penyebut 4, kita bentukkan pecahan per 4. Kita bentukkan pecahan per 4. Jadi, berapa per 4 tu? Berapa per 4 sama dengan 1? Cikgu ajar, kalau pengangka dengan penyebut sama, dia nilainya ialah 1. Jadi, kat atas ni kita nak letak apa kelas? 4. Betul, 4. Jadi, bermaksud kalau kita nak masukkan 1 yang kita dapat, yang kita pinjam tadi daripada 4 ni, 4 ni kita pinjam, 1-nya kita akan masuk ke dalam pengangka kan? 1 tu sebelum masuk dalam pengangka, kita kena ubah dia kepada bentuk pecahan kerana di sini adalah kumpulan pecahan. Jadi 4/4. Ikut aja. Kalau penyebut 4, dia jadi 4/4. Kalau penyebut 5, dia jadi 5/5. Sekarang ni 4/4. 4/4 kita nak tambahkan dengan 1/4. Bermakna dia jadi macam ni. Sebenarnya dia akan jadi 4/4. Kita akan tambahkan dengan 1/4 ni. Tambah dengan 1/4. Bermakna dia menjadi berapa kelas? Kalau kita selesaikan di sini dulu. 5/4. Yang ini ni. Kita nak selesaikan ini dulu. Dia jadi berapa? 4/4 tambah 1/4. Betul, dia akan jadi 5/4. 5/4. Jadi, bermaksud apabila kita menambahkan nombor yang kita pinjam tu ke dalam pecahan di sini, umpama macam 1/4 ditambah dengan 4/4. Bermakna di sini jadi 5/4. Itu sebenarnya yang berlaku. Kenapa apabila kita pinjam, dia akan jadi begini. Dia akan jadi pecahan atas tu dia dah jadi, dia bukan lagi 5/1/4 dah. Dia akan jadi 4 5/4. Okey, kelas 4 dia tak jadi 1/4 dah. Dia kat sini bertambah. Sebab mana dia dapat tambahan tu? Daripada 1 yang kita pinjam tu. 1 tu pula kita tukar kepada pecahan. Faham tak kelas?
Faham. setakat ni? Faham. Okey, itu cara panjangnya. Bagus. Alright, ini cara panjang yang cikgu terangkan. Kenapa? Supaya kamu nampak. Kenapa 5/1/4 telah menjadi 4/5/4. Ni cara panjang ni kamu faham kan? Kita kena fahamkan konsep dia dulu. Kenapa dia berubah. Okey, lepas kita dah fahamkan konsep, cikgu ada cara yang mudah. Kita tak perlu buat macam ni. Tapi kita perlu fahamkan konsep. Konsep yang ni. Konsep tu maksudnya kenapa? Kenapa apabila kita menambah, dia akan berubah pecahan dia daripada 1/4 menjadi 5/4. Apa sebabnya? Inilah sebabnya. Kerana pertambahan nombor yang kita pinjam itu, telah kita tukar nombor yang kita pinjam itu kepada pecahan. Okey, itu cara panjang kan? Cara yang pendek senang aja. Bila awak dah potong tadi tu, 4, nak dapatkan pecahan baru kat bawah ni, awak nampak tak pengangka dengan penyebut? Awak tambahkan aja. 1 tambah 4 jadi 5. Kita perkan dengan salin balik penyebut yang bawah 4. Penyebut pun 4. Salin aja. Penyebut tidak akan berubah. Kita salin saja. Setakat ni faham tak kelas? Faham. Okey. Lepas kita dah salin. Alright. Lepas kita dah salin. Kita salin ayat matematik seterusnya. Sambung dengan tolak 3/4. Faham tak kelas setakat ni? Faham. Okey. Kemudian barulah kita boleh selesaikan. Sebab penyebut dah sama. Betul tak? Nampak tak penyebut? Penyebut dah sama. Pengangka pula 5/3. Dah besar dah pengangka. Kalau awal-awal tadi 1/3. Kecil tolak besar tak boleh. Sebab itu kita terpaksa pinjam dengan penyebut. Okey. Lepas kita dah pinjam, pengangka kita dah menjadi lebih besar, baru kita boleh buat operasi tolak. Okey. Bila semua kumpulan dah sesuai, dah betul, tempatnya, nombornya dah besar tolak kecil, barulah kita boleh mula menolak. Okey, sekarang kita nak tolak ikut grup, ikut kumpulan. Nombor bulat tolak dengan nombor bulat. Pada sebelah 3/4 ni ada tak nombor bulat? Kelas? Ada. Ada. Bermakna dia adalah 4 tolak sifar. Cikgu tak muat. Kalau tak muat, cikgu letak bawah ya, cikgu sambung. Kalau kamu jangan sambung macam cikgu ni, kamu buat cantik-cantik. Okey? Jadi 4 tolak sifar jadi 4. Maksudnya nombor bulat tetap 4. Sebab dia tak tolak dengan apa-apa. Kemudian pengangka 5/3 tinggal 2. tinggal 2. Jadi kita pun tulis 2 per dengan penyebutnya masih sama. Penyebut betul, kita salin je penyebut yang sama. Okey. Lepas kita dah dapat jawapan, kita kena pastikan pengangka dengan penyebut kita dah semak ke belum? Boleh tak kita kecilkan 2 dengan 4 kelas? Boleh. Kita boleh kecilkan 2 dengan 4 sebab 2 dengan 4 ada dalam sifir apa? 2. Okey. Potong 2 tinggal berapa kelas? 1. Betul. Potong 4 tinggal berapa? 3. 3 ke? Sifir 2. 2, 4, 6, 8. 4 ni di tempat ke? 2. Jadi kita potong 4, tinggalkan tempatnya iaitu tempat ke? 2. Kita potong tu mengikut tempat ataupun kedudukan nombor dalam sifir. Kalau tak nak bercakap, tutup mikrofon. Boleh? Boleh. Jadi jawapan akhir dia berapa kelas? Jawapan akhir dia
4/1/2. Betul. Jawapan akhir dia adalah 4/1/2. Okey kelas, dah salin dah? Dah. Alright. Kita Dah. teruskan nombor seterusnya. Cikgu padam belah sini. Okey. Kita teruskan nombor 2. Okey kelas, nombor 2. 3/1/8 ada nombor bulat. 3 kat sini. 7/8 tak ada nombor bulat. Jadi siapa lebih kecil kelas? 7/8 ke 3/1/8? 3/1/8. Okey. Jadi kalau kita nak bentuk anu, kita nak mencari anu, kita salin apa dulu kelas? Kita nak letak apa dulu? Nombor yang 3/1/8. Ya, betul. Nombor yang besar. 3/1/8. Kita pun letak 3/1/8. Okey. Tolak dengan berapa kelas? 7/8. Betul. Sekarang ni, penyebut dah sama. Tutup mikrofon. Tak boleh buka sentiasa. Nanti suara cikgu tak berapa dengar. Masih lagi ada yang buka mikrofon. Pandai tak tutup mikrofon korang? Siapa yang buka mikrofon ni? Nur Iman Auni. Bila bercakap sekejap aja jawab, lepas tu tutup balik. Boleh kelas? Boleh. Macam tu. Alright. Okey. Jadi penyebut dah sama. Kita tengok pengangka. Boleh tak saya nak tolak? 1/7 tinggal 6 ke? Saya kena buat apa? Kita kena pinjam. Betul. Jadi kita potonglah 3 tinggal berapa kelas? 2. Tinggal 2. Kita terus guna cara cepat. Cara cepat. Tak payah buat cara macam ni. Sebab kita dah faham konsepnya. Kita terus guna cara cepat. Jadi apa hasil di bawah tu lepas kita potong, dia akan jadi 2. 2 berapa kat sini? Penyebut mesti sama. 9. Betul. Tambahkan je. Nampak 1, nampak 8. 1 tambah 8 jadi 9. Letak 9. Okey. Tolakkan. Sambung aja. Lepas dah salin tu, sambung aja mengikut ayat matematik kita. Tolak 7/8. Okey. Kemudian kita semak. Boleh ke kita meneruskan operasi tolak ni? Penyebut memang samalah. Pengangka 9/7. Boleh tak kelas kita terus tolak? Boleh. Alright, betul. Jadi kita pun tolak lah. Nombor bulat 2 tolak. Sini tak ada nombor bulat. Jadi 2 tolak sifar menjadi 2. Kemudian pengangka 9 tolak 7 menjadi 2 per dengan 8. Kemudian kita semak. Ini ke jawapan akhir ni kelas? Ke kita boleh ubah lagi ni? Boleh ubah lagi. Cikgu nak pilih orang lah. Cikgu nak tanya. Boleh tak? Cikgu pilih orang Boleh. Okey, boleh. Sedia. Okey, soalan cikgu, pecahan jawapan akhir yang kita dapat tadi tu, boleh tak kita ubah lagi?
Firas Altaf, ada tak? Firas? Saya. Boleh tak kita ubah lagi ke itu saja jawapan akhir? Boleh. Kenapa kita boleh ubah Firas? Sebab? Sebab 2 dengan 8 ada dalam CV apa? CV apa? CV 2, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi, dalam CV 2 ada 2, iaitu tempat pertama. Dalam CV 8, dalam CV 2 pun ada 8, iaitu tempat keempat. Okey, faham Firas? Faham. Okey, tutup ni mikrofon. Jadi kelas, kita boleh memotong menggunakan sifir 2. Potong 2 tinggal 1. Potong 8 tinggal 4. Jadi jawapan kita adalah berapa kelas? 2/4. 2, 1/4. 21/4. Okey. Alright. Salin. Dah salin belum? Dah. Siapa dah buat? Mungkin salah. Betulkan. Okey. Ada yang perlukan masa tak untuk menyalin atau betulkan? Ataupun cikgu teruskan aja. Kita nak jimat masa kan? Jadi kalau kamu tertinggal, kamu boleh buka rakaman nanti yang cikgu share dalam YouTube. Boleh? Okey. Kita terus nombor 3. Kena laju sikit. Nanti tak sempat bincang banyak soalan. Okey. Sama dengan 6. 6 di depan sebab 6 tu lebih besar kan? Berbanding 2. 2 kecil. 6 besar. Jadi besar tolak kecil. 6. Nombor bulat kita kena tengok Kemudian tolak dengan 2. 1/3. Kemudian kita tengok. Penyebut-penyebut dah sama. Pengangka tak sama. Tepat pengangka boleh tak kita terus tolak? 2 tolak 1. Boleh. Boleh. Betul. Boleh. Jadi kita, betul. Jadi kita teruskan menolak bermula dengan nombor bulat. Nombor bulat 6 tolak 2 tinggal 4. 4. 2 tolak 1 tinggal 1/3. Kemudian kita tengok 1 dengan 3 boleh tak kita kecilkan lagi? Tak boleh. 1 tak boleh. Betul. Jadi jawapan akhirnya ialah 4 1/3. Alright. Boleh kelas nombor 4 kita teruskan? Boleh. Okey, untuk nombor 4. Berapa lagi lepas tu kita tambah dengan 1 7/10 menjadi lebih banyak lagi. 4. Jadi nak cari pula sama juga kita guna operasi apa? Tolak. Jadi sama dengan siapa yang besar ni? 4 3/10 ke 1 7/10? 4. 10. Betul. Kita kena tengok nombor bulat. Jangan tengok pecahan. Untuk mengenal pasti nombor bercampur. Ini kita panggil nombor bercampur ya. Untuk mengenal pasti nombor bercampur mana yang lebih besar, kita bukan melihat pecahan. Kita lihat dulu pada nombor bulat. Jadi tulis 4 3/10 tolakkan dengan 1 7/10. Jadi kita tengok. Penyebut dah sama. Pengangka 3 tolak 7. Boleh tak kelas? Tak. Jadi kita kena buat apa kelas? Pinjam. Betul, pinjam. Kita nak pinjam daripada mana kelas? 4. Kita pinjam dengan siapa? Betul, kita pinjam dengan 4. Jadi kita potong si 4 ni tinggal berapa?
3. 3. 3. Betul. Potong si 4 tinggal 3. Bermakna kita bolehlah meletakkan nombor bercampur yang baru di sebelah bawah. Dia dah tak jadi 4 dah. Dia jadi 3. Okey, berapa pula dia punya pengangka kelas? Cara cepat. 12 per 10. 3 tambahkan dengan 10 menjadi 13. 13 per dengan penyebut masih juga sama Penyebut tidak akan berubah. Okey, kemudian kita sambung dengan ayat matematik kita tu. Tolak 1/7 per 10. Kemudian kita selesaikan lagi. Boleh tak kita selesaikan dah ni? Boleh. Boleh. Sebab pengangka dah lebih besar. 13 tolak 7. Jadi kita pun tolakkan. Bermula dengan nombor bulat, tolak dengan kumpulan nombor bulat. 3 tolak 1 menjadi 2. 2. betul. 2. Siapa yang siapa yang terleft ataupun terkeluar mungkin internet kurang kuat, awak boleh login balik masuk. Cuba stay sampai akhir kelas sebab akhir kelas cikgu akan ambil kehadiran. Okey? Siapa yang stay sampai akhir kelas, cikgu letak dia hadir lah. Siapa yang tak boleh stay, mungkin masalah lain boleh WhatsApp cikgu cakap kenapa tak boleh, kenapa left, kenapa keluar awal. Okey kelas. Kemudian kita tolak nombor bulat tinggal jadi berapa? 2. Betul, 2. Pengangka. Dah tera ni kena laju. 13 tolak 7 kelas. 6. Jadi 6. Betul. Penyebut masih lagi 10. Okey, kemudian kita akan potong 6 dengan 10 ni macam kita perasan macam ada dalam CP yang sama. CP apa ya? 2. Betul, CP 2. Potong 6. 6 ni di tempat ke berapa pada CP 2? 3. 3. Betul. Jadi letakkan 3. 10 ni pula di tempat ke berapa? 5. 5. Betul. 5. Bagus. Jadi apakah jawapan akhirnya kelas? 2, 3 per 5. 2 per 5. 3 per 5. 2, 3 per 5. Okey, dapat? Dah. Dapat. Dapat. Okey. Kalau dapat, kita teruskan muka surat 27. Muka surat 27. Okey, muka surat 27. Operasi tolak. 8, 8. Penyebut sama. Kan kelas? Jadi senang je ni. Apa jawapan? Terus bagi cikgu jawapan. 2 per 8. Dah ter. Mula-mula kita akan dapat 2 per 8. Sekejap 2 per 8. Lepas tu, boleh tak kita potong 2 dengan 8? Pakai CP apa kelas? Betul, CP 2. Jadi potong 2 tinggal 1. Betul, potong 8 tinggal 4. betul. Jadi apakah jawapan akhir? 1 per 4. Betul. 1 per 4. Nombor 2. Laju-laju kelas. Dah terror dah ni. Okey. Ya. Ini. 5 1 per 3 tolak 2 per 3. Okey. Penyebut dah sama. 1 tolak 2. Boleh tak kelas? Tak. Jadi kita kena Tambah. pinjam. Bukan kena tolak, kena pinjam. Pinjam daripada 5. Jadi kita pinjam daripada 5.
Cikgu nak salin dulu pun boleh nak supaya kamu lebih nampak. 5 1/3. Ini soalan dia. Kita kena pinjam. Jadi kita pinjam daripada 5 tinggal 4. Kemudian barulah kita letakkan. Tak dengar. Kita cakap sekali pun dia tak nak dengar. Belajar. Fokus. Tak main sibuk. Jangan bergaduh. Dia bergaduh pula. Bergaduh dengan adiknya. Sian, abang nak belajar. Dah. Siapa yang bercakap tu? Cikgu check lah. Tutup mikrofon. Kalau pesan dengan adik pergi main dulu kat luar. Tutup mikrofon. Lepas dah tutup mikrofon baru pesan dengan adik. Alright. Jadi, kita teruskan. Kita barulah salin. Lepas dah pinjam tadi tu. Baru kita boleh salin. Sama dengan. Dia tak jadi 5 dah. Dia jadi 4. 4. Okey. Pengangka dia pula. Dia jadi apa? 1 tambah 3 jadi 4. Kemudian penyebut dia 3. Tolak dengan salin balik ayat matematik kita. 2/3. Alright. Jadi kat sini penyebut dah sama. Okey. Yang 5 tadi dah jadi 4. Pengangka dah jadi besar sebab kita tambahkan pengangka dan penyebut supaya kita nak masukkan dalam pengangka yang baru. Sekarang apa jawapan dia? Selesaikan kelas dia jadi 4, 2/3. 3/3. 4. Betul, bagus, pandai. 4, 2/3. Boleh tak kita kecilkan lagi ni? Tak boleh. Tak boleh. Jadi ini betul. Memang tak boleh. Jadi inilah jawapan akhir. 4, 2/3. Kemudian nombor 3. Nombor 3 pun sama situasi macam tu. 6 tolak 1 boleh. Tapi kita tengok pengangka 1. Tolak 5. Kecil tolak besar. Tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Macam tadi juga. Pinjam daripada 6. Jadi kita pun potong 6. Nak potong kat sini pun boleh. Potong 6 tinggal 5. Potong 6 tinggal 5. Kemudian apa jadi pada nombor bercampur yang baru kelas? Tadi kita potong, kita tinggalkan 5. Okey. Jadi nombor yang baru dia tak jadi 6 1/6 dah. Dia jadi 5. Kita pun tulis 5. Okey, apa pengangkanya kelas? 1 tambah 6 jadi 7. Letak 7 kat sini. 7 dengan penyebutnya masih sama 6. Okey, kemudian salin aja balik. Ayat matematik seterusnya. Salin je balik. Salin. Iaitu tolak dengan 1 5/6. Faham tak setakat ni kelas? Faham. Alright. Kemudian kita semak. Tengok. Boleh tak kita boleh terus menolak ni? Dah besar ke belum ni? Besar tolak kecil dah ke belum? Dah. Alright. Jadi jawapan dia apa kelas? Terus bagi cikgu apa jawapan? 4. Betul. 2/6. Betul. 4 2/6. Kemudian kita boleh kecilkan lagi kan kelas? Pakai CP apa? 2. Betul. Pakai CP 2. Potong 2 tinggal? 1. Betul. Potong 6 tinggal? 3.
3. Jadi apakah jawapan akhir kita kelas? 4 1/2. 4 1/3. Pandai. 4/1/3. Dah betul kan dah pada buku awak? Okey, kemudian kita jumpa soalan nombor 4 ni pula. Dah sedia nombor 4? Dah. Okey. Nombor 4 ni cikgu kena terangkan sikit Cikgu kena terangkan pada kamu, nombor 4 ni dia berbeza sikit kerana dia ada nombor bulat di sini. Setengah murid kalau dia nampak nombor bulat macam ni cukup dia suka. Sebab apa? Dia rasa senang ni. 8 tolak 5, 3 tinggal 5. Dia pun letaklah 5, jawapan dia 5, 7/9. Betul ke tak kelas cara dia macam ni? Tak, salah ya. Betul. Tak boleh kita buat cara itu sebab kita kena menukarkan nombor bulat ini dalam bentuk nombor bercampur. Maknanya daripada satu nombor je ada seketul 8 ni, kita kena tukar dia menjadi 3 nombor macam ni. Iaitu dalam bentuk nombor bercampur. Bagaimana caranya? Iaitu kita kurangkan 1 ataupun kita pinjam 1, dia jadi 7. Okey? Bermakna dia akan jadi nombor bercampur yang terbentuk tu mesti berkurang 1 angka. Dia menjadi 7. Nombor bulat dia 7. Pecahan dia pula kita nak letakkan apa? Cara dia awak kena tengok penyebut pada soalan sebelah. Nombor soalan sebelah. Nampak penyebutnya 9? Kita kena follow saja. Apa kelas? Kenapa? Follow sahaja. Jadi kita letakkan 9 di sini. Okey. Kalau 9 di sini, bermakna kalau kita nak jadikan dia 8. Sekejap. Okey. 9 kita letak sini. Kita nak letak apa pada pengangka ni supaya bila kita jumlahkan balik, dia adalah sama dengan 8 balik. Berapa kat sini? 8. Tak boleh. Sebab, cikgu terangkan lagi. 7, dia sebenarnya kita kena letak 9. Kenapa letak 9? 7 9/9, dia sebenarnya adalah 7 tambah dengan 9 tambah 9, 9/9 berapa kelas? Mewakili sama. Sama dengan? 1. 1, betul. 1. Jadi bermakna, apabila kita buat macam ni, 7 tambah 1 jadilah balik 8. Bermakna untuk soalan ni kita tak mengubah nilai 8 tu. Kita hanya mengubah bentuk nombor. Nilai dia masih lagi 8. Bermakna cikgu bulatkan ni nilainya sama. 8 dengan 7 9/9. Nilai kedua-dua ini adalah sama. Sebab bila 7 tambah 9/9, 9/9 ni sama dengan 1. Sebenarnya 7 9/9 sama juga dengan 7 tambah 1, iaitu jadi balik 8. Faham tak kelas? Faham. Jadi, bagus. Ringkasannya begini. Kalau kita nak menukarkan nombor bulat kepada nombor bercampur, awak kurangkan je 1. Kalau kat sini 6, sini jadi 5 lah. Kalau sini 4, sini jadi 3 lah. Itu kurangkan 1 untuk nombor bulat. Untuk pecahan, samakan aja pengangka dengan penyebut, iaitu ikut penyebut yang mana? Ikut penyebut pada soalan, nombor soalan di sebelahnya. Okey, faham tak? Faham. Baik. Bagus. Okey, kita teruskan.
Okay, kalau tak faham, tutup mikrofonnya bila habis bercakap. 7/99. 7/99 tadi 8 kan? Kemudian kita boleh sambung dengan ayat matematik seterusnya. 8 tadi kita dah turunkan. 8 dah bertukar. Magic dah tukar jadi 7/99. Kemudian kita sambung ayat matematik kita. Ikut je. Kita jumpa tolak kan? Salin tolak kat sini. Okay. Salin pula tolak. Tolak dengan salin balik 3/7/9. Barulah kita boleh menolak macam biasa. Iaitu nombor bulat tolak nombor bulat. Besar tolak kecil boleh. Pengangka pula. 9 tolak 7. Besar tolak kecil pun boleh. Jadi kita boleh terus menolak. Sama dengan 7 tolak 3 tinggal 4. Kemudian 9 tolak 7 tinggal 2. Okey. Per dengan penyebutnya 9. Okey kelas, setakat ni faham tak? Faham. Okay. Bagus. Sekarang kita tengok pengangka dengan penyebut. Boleh tak kita kecilkan lagi? Ada tak 2 dengan 9 dalam satu survey? Tak ada. Tak ada. Jadi jawapan akhirnya ialah 4/2/9. Boleh tak kelas? Boleh. Kalau tak nak buang masa, sambil-sambil kita bincang sama-sama, jalan kerja awak dah betulkan, pemadam kena sentiasa kat tepi, dah padam-padam, ataupun jalan kerja awak semua dah betul, terus keluarkan pen merah, tanda. Boleh kelas? Boleh. Alright. Kita teruskan soalan seterusnya. Soalan bahagian B, nombor 1. Okey, nombor 1. Cikgu tunjuk Alright. Kita tengok pada nombor 1, pengangka dia tak sama. Jadi di sini tibalah kita punya kemahiran menyamakan penyebut. Pengangka tak sama pula. Sorry, bukan pengangka. Penyebut. Ini memerlukan kemahiran pandai samakan penyebut. Macam mana caranya? Kita salin dulu. 1/3/4. Salin dulu soalan. Okey, jarakkan sikit supaya di sini nanti kita boleh buat operasi darab. So jarakkan sikit. Tolak tu kita buat jauh sikit. Tinggalkan ruang sikit lah. Kemudian kita salin 1/8. Okey. Di sini kita akan buat operasi darab. Kita nak samakan penyebut. Okey. Macam mana kita nak tahu 4 darab berapa jadi 8 ni? Kita nak samakan supaya 4 ni ikut jadi 8. Kecil kena ikut jadi besar. 4 darab berapa kelas? 2. Betul. 2. Bila penyebut darab 2, game ni atau permainan ni syaratnya pengangka dengan penyebut kena sama-sama berubah. Kalau penyebut darab 2, pengangka pun kena darab 2. So darab 2 kat sini. Setakat ni faham tak kelas? Faham. Okay, dah habis bercakap, tutup mikrofon. Alright, sekarang kita teruskan. Nombor bulat 1 tetap menjadi 1. Kita belum mula tolak lagi sebab kita nak selesaikan dulu hasil darab yang ini. Hasil darab ni, selesaikan dulu. Jadi nak selesaikan, salin 1. 3 darab 2 menjadi 6. Kemudian 4 darab 2 menjadi 8. Per dengan 8. Kemudian barulah kita sambung dengan operasi tolak. Letak di bawah. Ikut aja salin. Tolak. Salin aja ayat matematik seterusnya. Setakat ni faham tak kelas? Faham. Okay. Cikgu tak muat. Cikgu letak garisan sebab cikgu nak sambung sebelah sini. Boleh? Boleh.
Okey, so cikgu pun sambunglah. Sorry. Sambung. Sekarang kita nak selesaikan. Kita tengok. Penyebut dah sama. Pengangka 6 tolak 1. Besar tolak kecil. Boleh tak? 6 tolak 1. Boleh. Boleh. Jadi kita terus selesaikan. So kita selesaikan. Dia jadi sama dengan nombor bulat 1 tolak, sini tak ada apa-apa bermakna sifar. 1 tolak sifar menjadi 1. Kemudian pengangka 6 tolak 1 menjadi 5. Per dengan penyebut sentiasa salin balik. Jangan ubah. Jadilah 8. Boleh tak kita kecilkan lagi kelas 5 dengan 8? Boleh. Tak boleh. Betul. Pandai. Kita tak boleh kecilkan lagi kerana 5 dengan 8 tak ada dalam satu sifar yang sama. Jadi inilah jawapan akhir kita ya kelas. Jadi ini jawapan akhir. Okey kelas? Kita teruskan nombor 2 boleh? Boleh. Alright. So soalan dia 4, 5/9. Kita salin je dulu. 4, 5/9. Okey, kita tengok ni. Kecil. 3 kena ikut jadi 9. 3 kena darab nanti. Jadi kita salin aja ayat matematik kita. Okey, 3 ni yang kita nak ubah. 9 tak perlu ubah sebab dia dah besar. Jadi 3 darab berapa kelas? 3 darab berapa supaya dia jadi sama 9? 3. Betul. 3 darab 3. Jadi yang atas kena ikut tak kelas? Pengangka ni kena tak ikut darab 3? Kena. Kena, betul. So kena ikut juga sebab peraturannya apa yang bawah buat, yang atas pun ikut. Okey. Kemudian kita teruskan pengiraan kita. 4, 5/9 ni. Salin je dulu. Kita salin balik ayat matematik kita untuk kita selesaikan apa hasil darab tu dulu. Jangan buat tolak dulu. Kita selesaikan. Salin balik selengkap-lengkapnya ayat matematik. 2 darab 3 menjadi 6. Per dengan 3 darab 3 menjadi 9. 2 darab 3 jadi 6. 3 darab 3 jadi 9. Okey, cikgu tak muat. Cikgu buat seterusnya. Okey, cikgu gariskan. Cikgu sambung sebelah. Okey, sama dengan 4 tolak 1 jadi 3. 3. Alright. 5 tolak 6 jadi 1. Betul tak kelas? Tak. Salah. Tak. Kenapa? Sebab 5 lagi kecil daripada 6. 5 lebih kecil daripada 6. Jadi boleh tak cikgu letak 3 kat sini? Siap-siap. Tak. Cikgu tak boleh membuat langkah kerja seterusnya. Cikgu kena buat apa dulu kelas? Pinjam. Pandai. Cikgu kena pinjam dulu sebenarnya. Pinjam daripada 4. 4 kita pinjam tinggal 3. Barulah cikgu boleh bentuk ayat matematik kat sini. Okey. Sekarang dia tak jadi 4 dah. Dia dah jadi 3. Jadi salin 3 kat sini. Okey. Kita pun salin 3. Kita akan buat pecahan dia pula. Pengangka dia berapa kelas? Nak letak 5 ke? 5 tambah 1 ke? Jadi 6. Berapa pengangka dia kelas? Tadi cikgu ajar. Ya, 14. Pengangka tambahkan dengan penyebut. Supaya kita nak jumlahkan. Jumlah itulah akan jadi pengangka yang baru.
Jadi kita dapat, awak dah kira kan? 5 tambah 9 jadi 14. Dengan penyebutnya sama. Kemudian salin balik di sini. Tolak. Salin balik ayat matematik. Tolak dengan 1/6/9. Kemudian barulah kita tengok. Pengangka 14 tolak 6. Besar tolak kecil. Dah besar kat sini. Kita boleh mula menolak. Mula selesaikan. Nombor bulat tolak nombor bulat. Macam biasa. 3 tolak 1 jadi 2. 14 tolak 6 kelas. Jadi berapa? 8. Betul. Jadi 8. Dengan 9. Okey kelas. Ini jawapan hasil kita selesaikan yang atas ni. Kita dapat 28/9. Boleh tak kita kecilkan lagi 8 dengan 9? Tak boleh. Betul. Bagus. Jadi inilah jawapan akhir. Jadi tu ya kelas. Bila awak dah dapat jawapan, awak kena semak. Jangan lupa menyemak pecahan. Sama ada pengangka dengan penyebut ni, boleh tak kita kecilkan lagi? Okey. Cikgu teruskan nombor 3. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Alright. Jadi kat sini kita tengok. 9 tolak 3 besar tolak kecil. Pengangka 1 tolak 4. Boleh tak kita terus menolak? Tak. Tak. So kita kena pinjam. Kita nak pinjam dengan siapa? Dengan 3 ke? 9. Satu ni dia melekat dengan 9. Satu yang kita nak ubah. Jadi satu kena pinjam dengan nombor bulat yang melekat dengan dia. Jangan pinjam dengan nombor bulat orang lain. Faham tak? Jadi 9 kita pun potong 9. 9 tinggal 8. kelas 9 tinggal potong 9 8. 9 tinggal 8. Ini tak, nanti kamu tak nampak nombor ni, cikgu buat highlight. Okey, potong 9 9 tinggal 8. Okey. Jadi kat sini potong 9 9 tinggal 8. Jadi kita pun teruskan pengiraan kita. Kita pun salin. Okey. Cikgu buat garisan ya. Kan nanti kamu keliru belah sini dengan belah sini. Alright. Sama dengan 9 bukan jadi 9 dah. Jangan turunkan 9. Dah berkurang 1. Jadi dia adalah 8. Kita nak bentuk pecahan dah. Apa pengangka dia kelas? 11. 1 tambah dengan 10 menjadi pandai. 11. Penyebut dia apa kelas? 10. Betul. 10. Tolak dengan 3/4/5. Salin balik je 3/4/5 tu. Alright. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak selesaikan, kita tengok pula ni. 10 dengan 5 tak sama kelas. Jadi kita kena samakan. Macam mana kita nak samakan? Sama macam cara tadi tu. Yang kecil ikut yang besar. Yang ini kecil, 5 kena tukar jadi 10. Kecil kena ikut besar Jadi 5 darab berapa kelas? Darab 2. 2. Bagus. Pengangka pun kena ikut darab 2. Kemudian kita selesaikan. Selesaikan. Salin balik apa yang boleh disalin dulu. 8. Salin je dulu. 11/20. Tolak dengan 3. Okey. 4 darab 2 menjadi 8. Dengan 5 darab 2 menjadi 10. Ni salah pula cikgu tulis ni. Okey. Salin. 10.
Okay kelas, faham tak setakat ni? Salin, kita salin balik 8, 11 per 10. Ini pun salin. Tolak, 3, 4 dah tak jadi 4 dah. Sebab 4 dah darab 2, 4 jadi 8. Tutup mikrofon ya. 5 darab 2 jadi 10. Alright. Kemudian barulah kita boleh sambung. Sambung pengiraan. Cikgu buat garisan tak muat. Alright. Sambung pengiraan, dia jadi berapa ni kelas? 8 tolak 3. Jadi 5. 11 tolak 8. 11 tolak 8 pula. Jadi berapa kelas? 3. Betul. Jadi 3. Penyebutnya berapa kelas penyebut? 10. Salin balik 10 kat sini. Penyebut takkan berubah ni. Salin aja. Okey. 10. Okey. Lepas tu apa kita kena buat kelas? Lepas kita dah dapat. Kita kena sentiasa semak apa? Boleh kecilkan lagi tak nombor tu? Nombor yang mana? Nombor apa? Nombor pecahan. Nombor pada pecahan. Betul jawapan awak. Nombor pada pecahan tu kita kena tengok. Boleh tak kita kecilkan lagi? Ada tak kelas 3 dengan 10 dalam sifir yang sama? Ada ke? Tak ada. Ya, Ada. jadi inilah jawapan akhir. Boleh kelas? Boleh. Alright. So, kita dah pukul 1 dah ni. Awak nak teruskan lagi ke atau kita nak berhenti takat ni? Berhenti. Okey, awak dah faham kan? Cikgu kena tanda. Kejap. Diam dulu. Siapa nak tanya saya apa-apa? Ada tak nak tanya saya apa-apa? Cikgu kena tanda ke? Tanda terus. Sebab cikgu tak boleh nak menanda untuk awak. Kalau awak hantar apa nama tu? Hantar awak snap gambar buku awak, muka surat yang awak dah buat tu, awak hantar kat cikgu, pun cikgu tak boleh nak buat apa. Cikgu tahu semuanya betul sebab kita dah bincang sama-sama dalam Google Meet. Betul tak kelas? Betul. Jadi tak ada gunanya. Tak ada guna pun awak hantar balik kat cikgu. Cikgu akan dapat benda yang sama sebab kita dah bincang dalam Google Meet. Jadi sebab itu cikgu perlukan bantuan awak untuk awak tandakan. Bila awak tandakan, bila awak semak balik, awak nampak muka surat yang bertanda tu, awak dah tahu dah, oh yang ni aku dah siapkan, dah settle. Jadi tak payah fikir dah. Faham? Faham. Okey. Untuk kerja rumah, sebab kamu dah faham sikit-sikit kan? Boleh tak buat muka surat 28 sendiri? Cuba selak muka surat 28. Boleh Jadi Boleh. Jadi cikgu stop sampai muka surat 27. Sekejap Cikgu stop sharing dulu. Okey. Kita dah bincang sampai muka surat 27. Untuk kerja hari ni awak buat muka surat 28 saja dulu. Kejap. Kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu tanya macam mana. Alright. Cikgu, kalau dah siap muka surat 28 tu, terus hantar ke cikgu ke? Boleh juga. Tapi kejap. Kalau muka surat 28 tu kita akan bincang. Yang siapa dah siap, cikgu kita bincang sama-sama pada Google Meet yang seterusnya. Boleh? Boleh. Ataupun awak nak ke skema jawapan. Cikgu hantar gambar je. Cikgu hantar gambar cara kerja yang betul. Jadi awak boleh semak terus. Nak. Jadi cikgu hantar saja skema jawapan dalam grup WhatsApp kelas. Boleh? Boleh.
Boleh. Okay. Apa lagi nak tanya cikgu? Ada tak apa-apa lagi nak tanya cikgu? Ada tak apa-apa lagi nak tanya cikgu? Macam mana belajar hari ni? Lebih faham tak tajuk pecahan? Cikgu, kalau yang ni dah siap, kena tanda terus ke? Muka surat 28. Kejap. Lepas habis kelas ni, cikgu terus bagi skema jawapan yang betul. Muka surat 28. Awak boleh terus tanda. Boleh? Jadi tak perlulah susah-susah awak hantar gambar kat cikgu. Terus boleh betulkan. Kita mudahkan cara saja. Yang penting, jangan tak kira. Jangan terus salin aja. Kalau salin je jawapan cikgu bagi tu, maknanya kita tak belajar. Kita meniru, kita tulis saja. Itu kita takkan pandai. Faham tak? Faham. Okey. Okey, jadi itu saja kelas untuk hari ni. Sebelum tu cikgu nak ambil kehadiran. Ada yang dah keluar ke? Kejap Cikgu ambil kehadiran sekejap. Sebab itu cikgu suruh awak ni masuk guna awak punya email. Sebab kalau tak ada, kalau kamu masuk pakai email kamu, dia akan keluar nama kamu terus. Jadi mudah untuk cikgu. Sebab kalau pakai email ibu bapa atau abang semua kan, jadi keluar nama yang tak dikenali. Susah untuk cikgu semak. Sekejap Okey. Kejap. Okey, sebelum tu ada apa-apa lagi tak nak tanya cikgu apa-apa? Tak. Apa-apa lagi? Tak. Tak ada. Tak ada. Okey, kejap. Sebab ramai juga yang masuk, jadi cikgu kena check manual. Lepas ni kamu belajar-belajar nak masuk Google Meet. Kamu masuk Google Meet sendiri ke ibu ayah tolong masukkan? Sendiri. Ibu ayah tolong. Sendiri. Tolong. Ibu ayah tolong. Mak ayah tolong. Ada yang Jadi kalau cikgu ada share, kamu buka dalam WhatsApp kelas, cikgu ada share macam mana nak buka Google Meet pakai email sendiri, macam mana nak cari email awak, semua cikgu tunjukkan dalam video awak boleh check. Cikgu kena tanda sekejap sebab ramai yang masuk ikut email orang lain. Jadi Adam Haris ada tak? Ada. Okey, Adriana Syamina? Ada. Okey, Azim Hilmi? Ada. Okey, Danish? Ahmad Danish? Ada. Saya. Okey, Alif Azri? Alif Azri tak ada. Okey, Amira Atira? Saya. Okey, Amnan Hakim? Saya. Atia Zafira? Saya. Awif Karyani? Awish Karyani? Tak ada. Dahlia? Saya. Okey, Farah Nurfiliza? Saya. Farisha Alia? Saya. Hafia Maisara? Saya. Daniel Danish? Saya. Arif Zafran? Arif Zafran? Tak ada. Firas Altaf? Firas Altaf? Tak. Ada. Okey. Firoz Al-Fatih? Tak Saya. ada.
Oh, ada. Okey. Ehsan. Ehsan? Tak ada. Mukmin. Saya. Kamu kena bersedia biar cikgu ambil kehadiran biar cepat sikit. Kaishi Kalaf. Saya. Okey, Qaid Hakim. Qaid. Qaid Hakim ada. Okey. Oh, mic dia tak berfungsi kot. Zafran Amna. Saya. Okey, Adi Rahana. Adi Rahana. Cikgu, line saya slow. Tak apa. Cikgu boleh dengar suara. Siapa tu? Alif Fazri. Okey. Adi Rahana ni tadi. Ada tak? Tak ada. Nur Alisha. Saya. Okey. Amni Damia. Saya. Okey. Badrina. Saya. Okey. Nur Dia Insyira. Saya. Okey. Iman Auni. Saya. Nur Irdina Hasha. Saya. Nur Kaisha Raihana. Kaisha Raihana. Tak ada. Safinatun Najah. Okey. Kaisir Saya. Syafi. Saya. Raja Muhammad Al-Fatih. Nurzila tu siapa? Raja Muhammad Al-Fatih. Kalau ada tak mikrofon tak berfungsi boleh type Raja. Tak ada. Sharifah Suha. Saya. Siti Aisyah. Saya. Syafia Nur Maisara. Saya. Syara Insyirah. Saya. Tua Azim. Saya. Ummu Humairah. Saya. Okey. Kalau kamu masuk Google Meet, adalah markah untuk PBD awak Markah dalam penglibatan aktif dalam Google Meet. Sebab tu cikgu kena ambil kehadiran secara macam ni. Biasa cikgu bagi link kamu masuk je kan. Link kehadiran tu kan kamu tekan dalam Google Form. Itu kalau cikgu bagi tu mesti penuh. Siapa tak masuk pun boleh isi, betul tak? Betul. Jadi cikgu cek lagi sekali. Alif Fazri. Ada tak? Kalau mikrofon tak fungsi, hantar mesej. Type sekarang. Tak ada lah tu. Apa? Siapa lagi? Cikgu, Awish apa tadi tak Karyani. dengar? Alif Fazri. Saya. Ada. Okey. Awish Karyani. Awish? Memang tak ada. Arif Zafran. Arif Zafran. Tak ada. Ehsan. Ehsan pun tak ada. Adira Hana. Tak ada. Nur Kaisha Raihana. Raja Muhammad Al-Fatih. Tak ada Okey. Jadi macam kalau kamu perasan kawan-kawan kamu ada, kamu bagi tahu cikgu. Oh, Raja ada. Siapa yang ada tu? Masalahnya awak hantar mesej kat cikgu, awak type ada tapi awak tak sebut siapakah adanya tu. Cikgu tak boleh baca email awak tu nama orang lain. Raja ada. Okey, baru cikgu nampak ni mesej. Raja ada. Okey, cikgu dah tanda. Raja ada. Okey, itu saja kelas. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Tak ada. Okey. Kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa tak faham matematik, WhatsApp cikgu bila-bila pun tak ada masalah. Tak ada. Tak ada dia kata.
Okey, itu saja kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye Bye-bye. bye. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Alright, bye-bye. Ada lagi cikgu nak apa? Cakap terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama-sama Firuz. Bye lah. Bye. Bye.